Tetapi akhirnya saya lihat dulu kononnya mewujudkan kerajaan yang baru untuk menghapuskan semua ketegangan kaum, mewujudkan Malaysia yang sejahtera untuk semua. Akhirnya apabila kerajaan ini diwujudkan, ketegangan itu jauh lebih besar dibandingkan apa yang berlaku sebelum pada ini. Artinya kita tidak menunaikan, bukan saja manifesto sebagian besar tak dapat ditunaikan, impian hidup bersama yang telah diluahkan, dinyatakan, dilawangkan sebelum ini hanya menjadi satu impian yang bukan saja tidak menjadi, bahkan menjadi lebih buruk daripada apa yang diperkatakan sebelum ini. Datuk, tadi ketika saya pergi ke library Datuk, saya ternampak sekeping surat. Dan saya percaya surat tersebut daripada Tun Dr. Mahathir, yang Perdana Menteri Malaysia sendiri. Ada apa-apa berita rahsia ke Datuk daripada Tun, ataupun ada mungkin kenapa Datuk tidak mendedahkan mungkin isi kandungan surat tersebut? Terima kasih. Oleh kerana saya jangka soalan ni, maka saya supaya nampak ini barangkali yang dimaksudkan kan? Ya, betul. Ya, ini bukan surat yang berhormat Perdana Menteri. Saya tak dedahkan isinya kerana isinya membabitkan ada beberapa pihak yang disebut di situ. Dan surat itu saya rasa ditujukan pada saya sebanyak 3 muka surat. Menceritakan tentang politik khusus. Saya percaya mungkin surat itu respon terhadap beberapa kenyataan saya secara umum. Tapi ini saya ucap terima kasih lah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menulisnya. Tapi saya menyimpulkan daripada surat ini bahawasanya ada beberapa perkara yang mesti dilakukan untuk menyelamatkan keadaan politik di negara ini. Khususnya yang membabitkan beberapa isu yang telah kita cakap. Dan juga membabitkan tentang masa depan Malaysia. Dan itulah yang saya dapat faham daripada baris-baris surat Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir kepada saya. Jadi mungkin pada suatu hari nantilah barulah saya boleh bagi tahu. Jika saya maklumkan, tunjukkan isi surat itu jadi krisis di antara kumpulan politik di dalam Malaysia pula. Jadi tapi saya rasa itu seolah-olah memberikan satu isyarat mungkin pada saya juga pada orang lain, suatu perkara mesti diambil, usaha mesti dibuat dalam menyelamatkan keadaan yang ada. Dan saya seperti mana bagi tahu, kita semua inginkan perubahan. Setelah perubahan berlaku, kita ingin melihat apa yang diimpikan oleh rakyat Malaysia. Kita bukan ingin melihat ketegangan kaum. Kita ingin melihat tumpuan kepada ekonomi, mengukuhkan ekonomi, membaiki masalah-masalah rakyat, good governance, mengukuhkan sistem-sistem yang ada dalam kerajaan supaya tidak mudah dieksploitasi. Itu yang kita mahu. Tapi yang kita dapati akhirnya, setiap hari isu yang menimbulkan ketegangan antara kaum. Terutama dalam seminggu 2 yang akhir ini bertambah menakutkan. Seolah-olah kalau yang orang Cina buat kenyataan, Cina akan sokong. Ya, kemudian yang Melayu akan sokong. India akan sokong. Dan nanti akan ada lagi umpamanya tentang isu pelajar di UM itu umpamanya. Sepatutnya soal kebebasan bersuara satu hal, tapi soal kesantunan satu hal yang lain. Tapi oleh kerana kita lihat majoriti kebanyakan pemimpin DAP membuat kenyataan menyokong. Isu Superman Hill umpamanya menyokong. Walaupun hari ini nampak ada seorang yang dekat DAP yang mempunyai pandangan yang berbeza. Tetapi akhirnya saya lihat dulu kononnya mewujudkan kerajaan yang baru untuk menghapuskan semua ketegangan kaum, mewujudkan Malaysia yang sejahtera untuk semua. Akhirnya apabila kerajaan ini diwujudkan, ketegangan itu jauh lebih besar dibandingkan apa yang berlaku sebelum pada ini. Artinya kita tidak menunaikan, bukan saja manifesto sebagian besar tak dapat ditunaikan, impian hidup bersama yang telah diluahkan, dinyatakan, dilawangkan sebelum ini hanya menjadi satu
impian yang bukan saja tidak menjadi, bahkan menjadi lebih buruk daripada apa yang diperkatakan sebelum ini. Ini sangat mendukacitakan. Sebab itu saya rasa kita perlu satu gerakan yang bersifat Malaysia, yang membabitkan soal bagaimana meletakkan kembali asas-asas identiti negara, soal Islam, soal orang Melayu, soal hak orang bukan Melayu juga, soal kebebasan agama-agama, soal cara untuk kesantunan antara rakyat, yang seperti mana yang disebut dalam rukun negara. Satu asas-asas bersama ini perlu diletakkan kembali. Dan juga kita kena melihat secara serius soal menyatukan balik sistem pendidikan. Sebab itu saya antara orang yang menyatakan bahawasanya perlunya ada 6 tahun pelajar kita, anak-anak kita ini belajar hidup bersama. Daripada darjah 1 sehingga ke darjah 6. Senaklah sekolah kerajaan yang mana bersifat Malaysia. Tidak bersifat Islam, tidak bersifat terlalu Melayu, tidak juga Cina dan seumpama. Ia bersifat Malaysia. Yang membolehkan asing, Ahmad dan Ramasamy duduk bersama. Untuk mengingati sebagai pada waktu anak-anak yang begitu bersih daripada segala cengkaman perkauman dan permusuhan itu, belajar mengenali, membawa impian, membawa perasaan yang harmoni antara mereka, membesar tanpa mengenal warna kulit sebagai mereka orang Malaysia. Tapi jika daripada awal dah pergi ke sekolah aliran kebangsaan ataupun daripada aliran kaum masing-masing, termasuk sekolah agama, mesti, bukan saja saya kata sekolah Cina, sekolah ini termasuk sekolah agama, kita mesti jadikan semua mesti sekolah kebangsaan, kerajaan. Habis itu bila nak belajar agama, mereka boleh belajar belah petang. Sekolah Cina mereka boleh belajar belah petang. India mereka boleh belajar belah petang. Tetapi sesi pagi hidup bersama untuk semua. Jadi sesi pagi tak boleh ada suasana sekolah tu, suasana yang begitu Islamik sehingga anak bukan non-Muslim merasa berat untuk hidup. Ini mesti ada. Jika tidak ada, kita tidak akan dapat menuju Malaysia seperti mana yang kita harapkan. Sebab itu saya rasa sesuatu perlu dibuat. Dan suatu penegasan terhadap asas-asas negara perlu dibuat. Non-Muslim, bukan Melayu, juga kena hormati asas-asas negara ini. Seperti mana orang Muslim Melayu juga telah menghormati hak-hak untuk beragama bagi pihak negara orang lain. Saya rasa banyak kuil-kuil besar dalam Malaysia ni. Dan juga banyak juga yang tak ada pun di negara-negara lain ada. Mungkin patung Hindu yang paling besar ada di dalam Malaysia. Murugan ada di Malaysia. Tidak ada hatta saya rasa di India pun belum tentu ada. Artinya ada penghormatan lebih daripada apa yang diimpikan. Tapi patutnya menghormati juga keasalan tanah ini. Bagaimana sebenarnya kita jika mau orang menghormati kita, kita juga menghormati orang. Apatah lagi kaum majoriti dalam negara ini. Jika ini tidak berlaku, kita akan melihat krisis antara kaum ini akan berterusan sehingga ke akhirnya.